Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 kursus CPR 2021 Gembara Alam akan menceritakan tentang pengurusan perkhemahan. Sebelum kita memahami dengan lebih mendalam, perlu kita tahu apa itu pengurusan perkhemahan. Pengurusan perkhemahan merupakan aktiviti yang melibatkan perancangan, penyediaan dan pengawasan aktiviti perkhemahan bagi mencapai objektif pendidikan dan juga rekreasi. Pengurusan perkhemahan ini merupakan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang apabila menghadapi cabaran semula jadi dalam aktiviti luar. Namun, pengurusan perkhemahan ada sejarahnya yang tersendiri, di mana perkhemahan ini mempunyai sejarah yang panjang bermula seawal abad ke-20. Pengurusan perkhemahan ini pertama kali diorganisasi secara formal oleh pergerakan pengakap yang bertujuan dalam mendidik dan melatih golongan belia. Di samping itu, ianya dapat memupuk semangat kepimpinan dalam kalangan peserta. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Muhammad Ashraf bin Osman, memegang kad matrik yang bernombor di 2021-2099-085. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang definisi dan tujuan perkhemahan. Berkhemah adalah aktiviti mendirikan khemah atau kediaman sementara bagi tujuan berteduh yang mana ianya selamat, selesa dan mempunyai kemudahan asas yang minima. Menurut Lok Badan 1955 menyatakan bahawa berkhemah merupakan satu kegiatan yang sangat menyeronokkan kerana dalam aktiviti ini ahli-ahli berkhemah dapat hidup dalam suasana semula jadi di mana mereka dapat tinggal di kawasan yang lapang, mendengar kicauan burung serta dikelilingi oleh keindahan alam yang menyenangkan. Menurut beliau lagi, perkhemahan dapat memberikan pengalaman yang luas kepada para peserta di mana mereka berpeluang untuk menjelajah ke tempat baru yang dapat memberi manfaat dan faedah melalui aktiviti ini. Seterusnya, tujuan perkhemahan ini dilaksanakan adalah untuk memberi para peserta supaya lebih berdikari, bertanggungjawab, memberi peluang kepada mereka untuk merancang dan melaksanakan apa yang mereka ingin laksanakan semasa aktiviti perkhemahan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah untuk melatih ciri-ciri kepimpinan kepada para peserta. Salam sejahtera, nama saya Max Ranol Zapaud akan menerangkan jenis-jenis skema. Terdapat 6 jenis skema yang utama. Yang pertama yaitu nylon berbentuk E. Nylon berbentuk E ini sesuai digunakan di kawasan tanah rata ataupun di kawasan pantai. Yang kedua, ridge tent. Ridge tent ini terdiri daripada kema yang besar dan sesuai digunakan untuk aktiviti outdoor yang mempunyai ramai orang. Yang ketiga, dome tent. Dome tent ini adalah kema yang sering kali kita lihat digunakan sewaktu perkemahan dan juga sesuai digunakan untuk mana-mana aktiviti outdoor. Yang keempat adalah frame tent. Frame tent ini biasa digunakan untuk perkemahan keluarga kerana size kema ini adalah kema yang besar, tidak sesuai untuk digunakan untuk aktiviti outdoor. Adalah bell tent. Bell tent ini adalah serupa seperti dome camp, cuma dia terdiri pada satu tiang yang berdiri di tengah-tengah kemah itu dan mempunyai saiz yang lebih luas. Yang keenam adalah hook tent. Hook tent mempunyai bentuk melengkung, isi padu yang lebih luas dan mempunyai permukaan yang sama. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengendalian kemah. Pertama, pemilihan lokasi. Pilihlah lokasi yang sesuai dan selamat untuk memasang kemah dan jauh dari tebing, air pasang atau kawasan berbahaya lain. Yang kedua, pemasangan kemah yang betul. Kemah mestilah dipasang mengikut panduan yang telah ditetapkan. Pastikan kemah dalam keadaan selamat untuk digunakan. Yang ketiga, mengekalkan kebersihan. Sentiasa pastikan kemah bersih daripada sampah. Ini bagi membantu mencegah masalah kesihatan dan meningkatkan keselesaan. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan berkala. Lakukan pemeriksaan berkala terhadap kemah bagi memastikan tiang atau tali tidak mengalami kerosakan dan dalam keadaan baik. Seterusnya, yang kelima, pemantauan cuaca. Ini adalah langkah berjaga-jaga jika ada kemungkinan cuaca buruk dan kuatkan kemah jika perlu. Yang keenam, pengurusan api. Jika menggunakan api, pastikan ia selamat dan jauh daripada bahan mudah terbakar.
Dan yang ketujuh, penyimpanan makanan. Simpan makanan dengan betul untuk mengelakkan tarikan haiwan liar dan menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, nama saya Muhammad Syafiq bin Said dengan memegang nama matrik D20212099106. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang kawasan perkhemahan. Pemilihan tapak perkhemahan adalah merupakan satu perkara yang penting sebelum kita menjalankan aktiviti perkhemahan di suatu tempat. Pemilihan kawasan perkhemahan yang baik adalah dengan mengambil kira faktor-faktor berikut, dan yang pertama adalah kawasan ataupun tanah tapak perkhemahan yang rata. Kita perlu memilih kawasan perkhemahan yang tanah atau tapaknya yang rata dengan tujuan untuk memudahkan pemasangan khemah dan mengelakkan daripada berlakunya air yang bertakung jika berlakunya kejadian hujan di tapak perkhemahan. Dan yang kedua adalah kita perlu memilih kawasan perkhemahan yang berhampiran dengan sumber air. Tapak perkhemahan yang dipilih adalah mestilah berdekatan dengan punca air yang bersih. Sebagai contohnya, tapak perkhemahan berdekatan dengan sungai, tasik, telaga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tapak perkhemahan kita perlu lebih tinggi daripada puncak air, kerana ini dapat mengelakkan daripada khemah kita dihanyutkan oleh air. Dan yang keempat adalah kita perlu mengelakkan daripada membuat tapak perkhemahan di laluan atau denai binatang. Kita perlu memeriksa terlebih dahulu kawasan persekitaran untuk mengesan kesan tapak kaki, tahi ataupun kesan tidur haiwan supaya kita tidak berada di laluan ataupun denai binatang yang boleh mengancam keselamatan terutamanya pada waktu malam. Dan yang kelima adalah kita perlu memilih kawasan tapak perkhemahan yang mudah untuk kita mendapatkan bahan bakar. Bahan bakar adalah penting untuk kita menjalankan aktiviti memasak, membuat unggun api, menjauhi daripada gangguan binatang, menghalau gigitan serangga seperti nyamuk dan sebagainya. Dan yang keenam adalah kita perlu memilih kawasan tapak perkhemahan yang mudah untuk kita mendapatkan bantuan kecemasan. Tapak perkhemahan yang dipilih adalah berdasarkan keadaan yang mudah untuk mendapat bantuan daripada orang sekeliling. Sebagai contohnya, kawasan tersebut adalah berhampiran dengan kawasan kampung dan laluan orang ramai. Hai semua, baiklah sekarang kita masuk kepada langkah keselamatan dalam perkhemahan. Terdapat pelbagai langkah keselamatan dalam perkhemahan, tetapi saya ambil beberapa aspek penting, iaitu yang pertama, lokasi. Lokasi yang sesuai adalah kawasan tanah rata. Takkanlah kita hendak berkhemah di kawasan lereng bukit, ataupun di kawasan yang atas bukit, bawah bukit, kawasan yang banyak hidupan liar, dan kawasan yang terlalu dekat dengan pinggir sungai. Ia akan mendedahkan kita kepada risiko bahaya. Dan yang kedua adalah cuaca yang sesuai. Cuaca yang sesuai adalah cuaca yang redup, cuaca yang lapang, cuaca yang sesuailah, tidak pula terdedah kepada sesuatu yang boleh mendedahkan kita kepada penyakit ataupun bahaya seperti kemarau, hujan terlalu lebat, guruh sana sini yang boleh mendedahkan kita kepada risiko-risiko yang tertentu. Dan yang ketiga adalah pemilihan pemakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai adalah pakaian sukan ketika perkhemahan. Takkanlah time perkhemahan kita ingin membawa baju Melayu, memakai baju kurung, kasut tinggi, sesuatu yang boleh mendedahkan kita juga kepada bahaya. Contohnya kasut tinggi tadi boleh menyebabkan kita tersadung. Saya rasa itu boleh diambil kiralah pemakaian untuk keselamatan ketika perkhemahan. Dan yang terakhir adalah peralatan dan makan dan minum. Di mana peralatan yang dipilih perlulah sesuai. Takkanlah kita hendak membawa aircon pergi ke perkhemahan untuk mendapatkan cuaca yang sejuk. Sedangkan kita tahu perkhemahan ini adalah untuk survive. Dan makanan dan minuman yang dipilih pula perlulah mencukupi. Memang betul dalam hutan terdapat banyak sumber makanan, tetapi tidak rugi jika kita mempermudahkan urusan perkhemahan kita. Peralatan tadi itu pula, ia juga mempermudahkan jika kita membawa barangan yang sesuai seperti lampu sulu, pisau lipat yang tidak berbahaya, dan pelbagai lagi barang-barang sesuai yang lain. Saya kira itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 8. Sekian dan terima kasih.